Baru-baru ni kita digegarkan sekali lagi dengan kes seorang bapa yang tertinggal anaknya tidur dalam kereta sehingga meninggal dunia. 10 jam dalam kereta. Orang dewasa pun tak boleh tahan, saya rasa. Bila saya dengar pasal kes ni, saya tak rasa marah pada dia, tapi saya rasa betul-betul takut kalau jadi dekat saya. Sebab soal terlupa ni boleh berlaku pada semua orang. Kita jangan cakap besar sebab tak kira beribu kali pun kita ingat, hanya perlu sekali saja terlupa untuk dapat bencana. Dan masalah lupa ni biasanya bila kita memandu berseorangan. Kalau ada pasangan, kurang sikit lah kemungkinan nak jadi. Jadi dalam video ni kita nak kupas 3 cara yang kita boleh gunakan untuk kurangkan kemungkinan kita melakukan kesilapan tragis ni. Anak ni biasanya dia akan buat bising. Bila dia buat bising tu, tak ada masalah sebab memang kita takkan lupa yang dia ada di belakang kereta. Masalahnya sekarang bila dia tidur, memang sunyi sampai kita tak sedar dia ada dekat belakang. Jadi kalau kita tak boleh bergantung pada deria bunyi kita perlu bergantung pada deria mata untuk elak kita terlupa. Maknanya, kita sebagai pemandu jangan letak car seat tu betul-betul belakang tempat duduk kita. Sebab kita memang tak nampak. Satu, kita tak nampak memang dia ada belakang kita. Satu lagi, kita punya cermin pandang belakang tu pun tak nampak tau. Jadi sangat elok sebenarnya kalau car seat ni kita pasangkan di bahagian belakang tempat duduk penumpang. Biasanya kalau letak dekat sini, setiap kali kita pandang cermin belakang tu kan, kita akan nampak kepala dia sikit. Jadi kalau tak nampak tu, cuba rendahkan sikit cermin tu. Sepatutnya masih boleh nampak kereta belakang dan juga kepala anak kita sikit. Bila kita nampak ni, kuranglah kemungkinan kita nak lupa walaupun dia tidur dan tak buat bunyi. Yang kedua, kalau kita menuju ke suatu tempat, hanya kita dengan anak kita, suami atau isteri kita tak ikut, kan? Jadi penting untuk kita letakkan barang kita di bahagian belakang. Dengan cara ni, nak tak nak, kita akan buka pintu belakang untuk ambil barang bila dah sampai kan. Lagipun letak barang kat depan ni memang tak selamat pun sebab orang boleh nampak dan mungkin kena rompak. Lagi-lagi handbag atau barang berharga. Jadi ada 2 manfaat kalau kita letak barang dekat belakang. Satu, barang tak kena curi. Dan yang paling penting, kalau ada anak kita dekat belakang tu, mesti kita nampak dia waktu ambil barang bila dah sampai. Untuk ayah ibu yang memandu berseorangan, ini sangat digalakkan walaupun tak bawa anak. Biasakan habit kita ni untuk letak barang di belakang supaya bila ada anak di belakang, secara automatik kita memang akan letak barang di belakang. Jadi tak ada masalah. Biasanya kita dah terbiasa dengan rutin. Jadi kali-sekala kalau rutin kita berubah, mungkin contohnya hari ni anak demam, jadi tak hantar ke sekolah, so kita bawa lah dia pergi shopping. Ini yang bahaya. Bila rutin berubah, memang kita mudah terlupa. Jadi kalau kita dah tetapkan rutin kita untuk letak barang di belakang, InsyaAllah kita akan sentiasa nampak anak kita. Okey, dan ini pula tanggungjawab pasangan lah. Memang betul, mungkin waktu tu suami atau isteri anda keluar bersendirian bersama anak anda. Dan memang tanggungjawab mereka pun untuk pastikan anak anda tu selamat. Tapi tak bermakna kita sebagai pasangan ni tak boleh membantu. So, kalau pasangan kita keluar seorang-seorang, cuba call kadang-kadang untuk tanya pasal anak kita. Kalau contoh kita terlupa anak dalam kereta, mungkin selepas sejam, tapi pasangan kita call dan tanya kan, mesti kita cepat-cepat kelang kabut ambil anak kita. Kalau tak call langsung, memang kita tak ada backup sebab seorang-seorang akan terlupa. Ini bukan soal nak salahkan siapa-siapa tapi bayangkan kalau pasangan anda terbuat silap macam ni. Boleh rasa tak sakit dia macam mana kan? Walaupun dia buat silap, kita pun akan sakit. Jadi tak salah kalau kita ambil tanggungjawab sikit dan ingatkan pasangan kita. Sama juga kalau kita dah berjanji dengan parents, contohnya nak hantar anak ke rumah mereka. Hari sebelumnya anda bagi tahu mereka siap-siap, mungkin nak hantar dalam pukul 9. Jadi kalau pukul 11 pun tak sampai-sampai lagi, minta dia orang tolong callkan. Manalah tahu mungkin kita terlupa. Sekolah pun macam tu. Kalau anak kita patut berada di taska tapi tak ada, maklumkan pada guru, minta mereka call. Tujuan dia simple je, supaya ada orang check keadaan anak kita bila macam ada something tak kena. Okey, jadi itulah 3 tips yang saya dapat kongsikan dengan anda semua dalam video kali ni. Kita perlu doa banyak-banyak supaya perkara ni tak berlaku pada diri kita. Tak ada orang yang tak sayang anak kecil kan. Memang betul kalau benda nak jadi, akan jadi juga. Tapi kita boleh buat perkara-perkara tertentu untuk ingatkan kita supaya kurang kemungkinan untuk berlaku. Jadi apa pendapat anda? Ada lagi tak tips yang anda rasa kita boleh buat supaya tak terlupa dekat anak kita dalam kereta tu? Jangan lupa komen, like dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Peace.